Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 78, baris yang kedua daripada atas. Baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan alamat, yakni tanda bagi orang yang di dalam pangkat ini, yakni pangkat yang ketiga daripada 3 pangkat sabar, yang iaitu pangkat yang pertengahan, bahawa meninggal ia seseorang akan setengah keinginan nafsu, iaitu keinginan yang dhaif, keinginan yang lemah. Dan lemah ia seseorang daripada keinginan yang kuat. Dan terkadang meninggal ia seseorang akan keinginan yang kuat pada sesetengah masa, tiada pada sesetengah masa yang lain. Dan ia seseorang sentiasa duka cita, sentiasa duka cita atas lemahnya, lemah daripada meninggalkan keinginan yang kuat. Dan berkekalan ia seseorang melawan akan hawa nafsu dan memeranginya, hawa nafsu. Maka inilah melawan akan hawa nafsu, perang, ini jihad yang lebih besar, jihad yang lebih besar. Dan alamat tanda bagi orang yang di dalam pangkat ini, pangkat sabar yang ketiga, yang ianya pangkat yang pertengahan, bahawa meninggal ia akan setengah keinginan, iaitu keinginan yang dhaif, dan lemah ia daripada keinginan yang kuat. Ini alamat mereka yang duduk pangkat sabar yang ketiga, pangkat sabar yang pertengahan, yang sentiasa berjihad melawan hawa nafsu, sentiasa berjihad melawan hawa nafsu, sentiasa yang membangkitkan akan agama di dalam melawan hawa nafsu, yang mana terkadang menang yang menyuruh kepada agama, yang menyuruh pada agama ni akal, malaikat, ilmu. Dan terkadang menang tentera syaitan. Tentera syaitan ni kok nafsu keinginan, nafsu sendiri, syahwat, itu tentera syaitan. Terkadang menang yang menyuruh kepada agama,
terkadang menang tentera syaitan. Hak ni hak sabar yang pertengahan. Pangkat sabar yang pertama dahulu, hak tu yang menyuruh kepada keinginan nafsu ni tak ada kekuatan langsung dah. Yang ada hanyalah semata-mata sabar, semata-mata sabar di dalam mengerjakan ketaatan, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, sentiasa sabar atas segala ujian Allah. Ini sentiasa sabar. Nak sapa tangga ni dalam masa lama dia bermujahadah sampai satu tahap yang menyuruh kepada keinginan tu tak ada dah, tak kuat langsung dah. Ada ni. Jadi mengerjakan ibadah tu mana apa ni? Sabar dia kuat dalam mengerjakan amal ibadah. Sabar kuat di dalam meninggalkan maksiat. Yang menyuruh kepada maksiat lemah dah. Kemudian bagai-bagai ujian daripada Allah, sabar dianya. Nah ni hak sabar yang paling tinggi. Sampai peringkat dia istiqamah atas ketaatan zahir dan batin. Istiqamah atas ketaatan zahir dan batin. Ini hak sabar peringkat yang paling tinggi. Dalam mengerjakan ketaatan mana pun tenang aja. Sebab yang menyuruh kepada keinginan nafsu tak ada dah, lemah dah. Mana kehidupan dianya semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan zahir dan batin. Yang menyuruh kepada kemaksiatan ni lemah dah. Hani hak sabar pangkat yang pertama. Kemudian didatangkan sabar pangkat yang kedua, hak ni yang kuat menyuruh kepada keinginan nafsu semata-mata. Kalau yang menyuruh kepada agama, yang menyuruh kepada agama, kalau yang menang hawa nafsu, dia menyerahkan dirinya kepada tentera syaitan. Hak inilah yang disebut di dalam Al-Quran, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Demi Allah, selagi memenahkan oleh kami akan api neraka jahanam daripada jin dan manusia. Ini semata-mata turut hawa nafsu, tidak turut kepada seruan agama. Turut hawa nafsu, tidak turut pada seruan agama. Ini hak paling rendah sekali. Ini pangkat hayawan, turut nafsu semata-mata kalau yang menyuruh kepada agama. Yang menyuruh pada agama ni permulaannya ilmu lah. Ilmu yang akan membawa kita pada jalan agama. Belajar. Awal-awal lagi tolok dah belajarnya, tak ada bahagian dah tu. Hak pangkat yang kedua yang paling rendah ni, semata-mata hawa nafsu. Kalau yang menyuruh pada agama, termasuk hak duduk majlis surat. Jangan duk faham nu lah nu, semayang bang pun tidak. Semayang bang pun tidak. Hak itulah hak semata-mata ikut hawa nafsu, ikut tentera syaitan. Kalau yang menyuruh pada agama, nu semayang pun tidak, apa pun tidak, ia juga. Dan kalau orang semayang rajin sekalipun, duduk masjid sekalipun, yang menyuruh pada agama ni ilmu permulaannya. Agama ni ada usuluddin, agama ni ada furu'uddin. Usuluddin tapak akidah, furu'uddin cabang, taat zahir, taat batin. Itu agama. Tanpa ilmu tak ada agama. Tambahan pula, tanpa ilmu usuluddin tak ada agama. Semayang boleh, tapi bukan semayang. Tanpa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, semayang tak ada. Ada ni. Ini yang sebut melepas bab fardu ain ni.
Orang ramai masyarakat kita faham fardu ain beres, lulus dah, belajar dah sekolah. Fardu ain lulus dah, beres dah, belajar dah sekolah. Dan kalau lulus fardu ain beres, apa salahnya belajar pula? Nak belajar berkali mana? Tak apa masalahnya belajar berkali-kali pun. Tapi belajarlah dulu. Nak tengok lulus beres ke tak. Dah duk belajar di sekolah tu bukan fardu ain. Memang fardu ain. Memang fardu ain. Tapi peringkat permulaan, pertengahan pun tak siapa. Bukan kata nak beres, bukan kata nak lulus. Permulaan, pertengahan pun tak siapa. Yang orang duduk belajar fardu ain siang malam ni dak sekolah ke? Orang duduk belajar fardu ain siang malam tanya mereka dak sekolah ke? Mereka sekolah Arab laginya, bukan sekolah menengah biasa. Mereka sekolah Arab, bukan sekolah menengah biasa, bukan sekolah Inggeris, bukan sekolah grammar. Tahu sekolah grammar? Mana Haji Romali? Ji, bukan sekolah grammar. Orang luar tak tahu sekolah grammar. Sekolah grammar ni sekolah swasta tau. Sekolah swasta tau. Orang yang nak ngulang SPM tak ke mana? Ke sekolah mana grammar? Saya sebut je ni, nak sebut perkataan aje. Bukan sekolah menengah biasa. Bukan sekolah orang putih, sekolah Arab laginya. Hok duk belajar fardu ain tu. Ingat baik, yang duk belajar ilmu fardu ain tu terkadang ada di kalangan ustaz-ustaz sekolah. Belajar mulai-mulai ada. Ustaz sekolah ni bukan ustaz sekolah rendah, ustaz sekolah menengah, jurusan syariah, universiti. Jurusan syariah universiti, sama ada di tempat kita ataupun di Timur Tengah. Yang ikut kelas fardu ain ni. Ikut kelas fardu ain ni. Hak ustaz yang mengajar sekolah menengah, hak jurusan syariah daripada Universiti Timur Tengah. Mereka belajar tauhid, mereka belajar fiqh, mereka belajar tasawuf. Mereka mengatakan pada diri mereka sendiri pun, kalau nak cari ikut luar tak beres, tak lulus fardu ain. Ini mereka yang cerita. Ini hak ustaz dah. Hak tamu belajar tu duduk dakwa ngaku lulus bagi fardu ain tu bukan ustazah pun. Tapi dia rasa macam beres lulus fardu ain. Dah. Kalau sekolah minta maaf, dah. Malaikat kalau mak ayah hajar di rumah, mereka kalau mak ayah bawa ke majlis surah pada masa-masa dahulu. Kalau mak ayah tak ajar di rumah, mak ayah tak bawa ke majlis surah, belajar agama di sekolah, minta maaf. Tak lulus, tak beres, tak selesai fardu ain. Yang dia ajar di sekolah fardu ain ke tak? Fardu ain. Tapi peringkat permulaan, bukan peringkat pertengahan pun tidak. Sama telah nak beres, nak lulus. Biar kenal, biar tahu diri. Orang yang banyak masyarakat ni. Dia beranggapan fardu ain dia beres dah masa sekolah, nak belajar berkali. Dia nak marah nak ajak belajar fardu ain tu. Pertama sekali fardu ain tauhid akidah. Ingat baik, fardu ain tauhid akidah tak lulu pegangan salah tak ada. Itu semata-mata turut nafsu syaitan sahaja. Wa amal ibadah bukan turut agama. Tanpa ada usuluddin, tanpa ada tapak agama, tak ada agama. Semayang comel pekor pun tak ada agama. Semayang imaduddin, as-salah imaduddin, Nabi kata semayang tiang agama, tapak usuluddin, pegangan. Sehingga kan dalam bab pegangan ni, yang belajar bidang usuluddin dah sekalipun kena kemah ngaji kat luar, ngaji kitab-kitab. Hak kitab-kitab yang duduk belajar ni, hak jurusan usuluddin dah. Kalau jurusan lain sama telah lah, sama telah ada ni. Hak ni dalam kitab almarhum Tok Diskam ni, Tasilul Du'afa. Salah pegangan daripada mereka yang tidak disangka-sangka. Sebab apa? Aliran agama. Tiba-tiba pegangan salah.
Ni orang yang mengajar agama ni. Hak mengajar agama. Sekolah menengah, bukan sekolah rendah. Tapi mereka ada yang tetap belajar fardu ain. Ulang lagi fardu ain. Lepas tu hak duduk mengaku beres luluh tu, setara mana belajar? Tapi bagi kitanya, kalau luluh dah fardu ain, beres dah fardu ain, nak belajar berkali, belajar berkali-kali pun tak apa salahnya, lagi mudah ngulang. Tapi orang yang seumpama ni, kalau belajar je tak ada pertengahan pun tak ada lagi fardu ainnya, hanya ada permulaan sangat-sangat saja, permulaan sangat-sangat saja. Memanglah kita macam pula ada sekolah petang, ada sekolah petang pandai. Kalau saya duduk di Felda, memang ada sekolah agama rakyat. Kalau sekolah rendah pagi, sekolah agama rakyat petang. Kalau sekolah rendah petang, dulu ada 2 sesi, sekolah agama rakyat pagi, 2 jam tiap-tiap hari sekolah agama rakyat. Ada peperiksaan macam sekolah rendah lah. Ada peperiksaan macam sekolah rendah. Belajar agama lah 2 jam tiap-tiap hari. Sama macam sekolah rendah, tiap-tiap hari. Tapi belajar kemudian, adalah asas tu fardu ain, bukan tak ada. Tapi permulaan sahaja, awal je. Tak apa, belajar. Jangan duk mengaku pandai. Sebab nak menyeru kepada agama ni kena ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, menyeru kepada ikut hawa nafsu, tentera syaitan semata-mata. Rokok sujud dengan akidah yang tak betul. Rokok sujud dengan hukum hak asma'i tak betul. Rokok sujud dengan riak, ujub, takabur, hasad. Itu yang menyeru pada agama. Seumpama tu, itu tentera syaitan. Ini hak. Ini pangkat yang kedua ni. Yang akan yang akan memenuhkan neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang belajar fardu ain itu sendiri pun, dulu pun dia rasa gitu juga. Dulu dia rasa gitu juga. Dia orang ni kan, dia jadi belajar kerana kawan-kawan dia. Tapi mula-mula dia belajar dulu pun, dia buat anggapan yang sama juga. Belajar apa lagi? Belajar dah sekolah rendah, sekolah menengah. Tapi belajar kemudian terbukalah hatinya. Dia pun nak ajak kawan yang lain pula. Kawan yang lain pun bersikap sama dengan sikap dia terdahulu. Luluh dah, beres dah fardu ain masa belajar agama di sekolah rendah, sekolah menengah. Jadi orang ni dia tak pelik, sebab dia dulu pun bila diajak oleh kawan terdahulu beranggapan yang sama. Memang ramai orang masyarakat yang beranggapan seumpama ni. Bila sebut bab fardu ain, kita belajar dah, kita pandai dah, kita reti dah. Gitulah hak kebanyakan masyarakat. Dan termasuk sedang belajar pun sama. Dulu dia beranggapan seumpama tu. Ada orang, kawan-kawan mari ajak belajar. Dia orang sibuk kan. Pagi-pagi keluar cari nafkah. Petang balik. Lepas tu anak nak cara masa mana? Nak tengok anak, nak tengok mata perjalanan sekolah anak pada ni. Belum malam lah. Pagi keluar awal dah. Balik petang, kawan-kawan ajak pergi masjid. Jadi dia tak penat lah. Sebab apa? Sebab nak fokus pada keluarga lah. Sebab belajar dah. Belajar dah. Tu je alasan. Lama dah perangai gini. Belajar dah, pandai dah, lulu beres dah fardu ain. Tapi oleh kerana kawan duduk ajak ni, ambil hati kawan. Gilah belajar. Hak pandai ni. Dia kata duduk belajar hak paling mudah je belajar. Bukan belajar tinggi fardu ain je. Satu perkara pun dia tak reti. Bicara satu,
Gitu, malam tu baru tahu. Bicara yang kedua, baru tahu. Bicara yang ketiga, baru tahu. Oh, kena-kena. Tak tahu sekarang pun ni. Ada ni. Barulah, dia pun fokus belajar. Memanglah. Balik kerja, lepas tu malam lagi masjid, balik tengah malam, anak tidur dah. Tapi gitulah kehidupan kemudian. Terpaksa lah. Tapi mula-mulanya dia pelik. Kenapa kawan-kawan dia ni duduk di masjid, magi-magi di masjid, anak-anak tak bercara, gitulah kira-kira dianya. Padahal belajar dah. Dia hanya pergi kerana nak raih kawan-kawan yang ajak. Itu je. Ini ramai yang bersikap seumpama ni, yang tak sedar kejahilan diri. Yang tak sedar kejahilan diri. Sekarang ni ustaz-ustaz pun bagus dah. Hak mengajar sekolah apa semua, dia ambil inisiatif, dia belajar lebih banyak sedikit daripada yang sepatut dia ajar. Kemudian dia sentiasa peringat pula ustaz ni. Tak padang dia kata. Kena pergi belajar kat luar pula. Sebab dia punya mata pelajaran berapa jam je seminggu. Tak padang. Itu pun ustaz-ustaz sekarang ni, dia inisiatif dia sendiri nak usahakan. Bab pegangan dia nak tambah pula. Tapi tak cukup masa lah. Sebab masa dia terhad je. Hak banyaknya untuk akademik lah. Tapi ustaz-ustaz ni sekarang ni hak terbuka dapat ilmu ni, dia sentiasa nasihat pelajar-pelajar dia, cari ilmu kat luar. Cari ilmu kat luar. Dan sekarang ni sekolah menengah. Sekolah menengah pula sekolah menengah yang berasrama penuh. Ustaz-ustaz dia panggil ustaz luar. Satu-satu program bicara bab pegangan. Ni hak duduk asrama, sekolah asrama penuh ni. Faham tak? Pelajar-pelajar yang pintar, pelajar-pelajar yang terpilih ni. Atas inisiatif ustaz sekolah dia panggil pula ustaz luar mengajar. Mari ustaz luar mengajar bab pegangan. Seperkara pun tak lepas. Seperkara pun tak lepas dalam bab pegangan. Hak asas-asas tu adalah. Beriman dengan Allah, wujud kidam tu adalah. Bila pergi pada bicara-bicara bab qada ke bicara, tu tak lepas. Ada ni. Ni pelajar cerdik-cerdik ni. Dia jadi jemput ustaz luar ni mari mana? Ini ustaz-ustaz dalam tu sudah yang terbuka dah. Dia terbuka dah, dia panggil ustaz luar, mari mengajar. Ada ni. Dan memang ada ustaz-ustaz yang satu peringat kepada pelajar dia, belajar kot luar. Dalam FB pun ada sekarang ni. Tak cukup ada di sekolah ni. Bagus seumpama tu. Sebab apa? Sebab ramai orang kita ni salah faham. Belajar sekolah, beres. Yang mana ustaz tu sendiri pun belajar lagi. Ada ni. Kadang-kadang hak jumpa tu bukan hak mengajar di Terengganu, mengajar negeri luar, cuti-cuti mari jumpa beritahu. Sebut dia belajar, dia ikut rakaman, dia ikut FB apa semua. Dan diceritalah bila ditekan dalam bab ni, bab asas-asas akidah kepada pelajar mereka yang sekolah menengah agama. Yang sekolah menengah agama bukan tingkatan 1, tingkatan 2. Bila dia buka pembicaraan bab qada ke, dia kata Allah lah, dia kata out apa? Out of service. Out of service tu apa? Tak pakai gawai pegangan. Tak pakai gawai pegangan. Tu sekolah menengah agama tu. Tingkatan 5, tingkatan 6 atas dah tu. Mana akhir balik lama dah. Sekolah menengah agama. Bukan sekolah menengah biasa. Bukan sekolah menengah orang putih. Atau tebik grammar tadi tu. Tak lepas. Pegangan yang memang terpesu. Kalau dah balik pada ilmu agama, maka tak ada lah yang menyuruh pada agama. Yang ada hanyalah yang menyuruh kepada hawa nafsu, tentera syaitan. Itu martabat yang kedua. Martabat sabar. Yang paling rendah sekali, martabat hayawan. Martabat yang ketiga, martabat yang pertengahan.
sentiasa membangkitkan akan agama, sentiasa melawan akan yang membangkitkan nafsu. Terkadang menang yang menyuruh kepada agama, dan terkadang menang tentera syaitan. Ini turun naik, turun naik. Ini hak martabat yang pertengahan yang dinyatakan dalam ayat Al-Quran, khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Artinya yang mencampur oleh mereka itu akan amal yang baik, dan yang lain yang jahat-jahat. Ada hak baik, ada hak jahat. Terkadang menang yang menyuruh kepada agama, melakukan amal yang baik. Terkadang menang yang menyuruh kepada hawa nafsu, maka melakukan kejahatan. Jadi capur ni, capur hak pahala, capur hak dosa. Mudah-mudahan menerima Allah Ta'ala akan taubat mereka itu. Asa, mudah-mudahan, harap akan keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asa, mudah-mudahan, asa asallahu an yatuba alaihim, mudah-mudahan menerima oleh Allah Ta'ala akan taubah mereka itu. Hak mereka bercampur tadi itu hak martabat sabar yang 3, martabat peringkat yang pertengahan. Asa ni haraplah, mudah-mudahan. Ni sebelah kita yang kita mengharap. Tapi hak ni daripada Allah ayat Quran ni. Dia asa, la'alla. Ni dia kena lafaz yang mengandungi mengharap. Tapi hak ni datang daripada Allah. Dia litahqiq. Mana apa? Pasti, mesti Allah Ta'ala mengampuni mengikut janjian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mudah-mudahan ni sebelah kita, tapi ini Quran yang nyatakan. Macam contoh ayat, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum. Hujung ayat dia, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyafirakum ke apa di ujung ayat. Wahai mereka beriman, bertaubahlah kepada Allah sebagai taubah yang sebenar. Asa rabbukum, mudah-mudahan, mengharap Allah Ta'ala mengampuni. Itu sebelah kita. Tapi kalaulah datang daripada ayat Quran, asa di sini dengan bahawa pasti Allah Ta'ala akan mengampuni sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak memukri janji, innallaha la yakhliful mi'ad. Sehingga Allah Ta'ala tidak mengampuni janji. Yang Allah Ta'ala tidak memukri janji. Mana pasti Allah Ta'ala akan mengampuni dosa mereka yang melakukan kejahatan. Sebab apa? Sebab terkadang amal baik comel, terkadang amal jahat. Sekarang ni amal jahat bukan hak batin, hak payah, hak zahir pun payah pula sekarang ni. Dulu amal jahat dengan mata, jarang-jarang amal jahat dengan mata ni. Kalau dulu jangan turun bandar lah. Warna ayat ada, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyi'atikum. Allah mengampuni akan kejahatan kamu.
Mudah-mudahan pasti Allah mengampuni. Kalau taubah tu taubah yang nasuha, taubah yang sebenar-benar.